Antara tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang mendatangi rumah Allah bukan pada waktu tertentu, bukan pada saat tertentu. Dia ni orang yang berada di rumah Allah pada setiap masa, bukan semata-mata Ramadan, tapi dia berada dekat rumah Allah sepanjang masa berada. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita akan bacakan satu hadis Nabi berkaitan dengan tanda-tanda munafik. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan kita pada malam ni. Alhamdulillah, kita baru selesai Syawal, sebelum tu Ramadan. Dan walaupun dah berakhirnya Ramadan, kita masih lagi berada di rumah Allah. Antara tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang mendatangi rumah Allah bukan pada waktu tertentu, bukan pada saat tertentu. Dia ni orang yang berada di rumah Allah pada setiap masa, bukan semata-mata Ramadan, tapi dia berada dekat rumah Allah sepanjang masa berada. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita akan bacakan satu hadis Nabi berkaitan dengan tanda-tanda munafik. Nabi kata ada 8 tanda munafik. Daripada hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha, tahiyyatuhum la'nah, wa ta'amuhum nuhbah, wa ghanimatuhum ghulul, wa la yaqrabuna al-masajida illa hajra, wa la ya'tuna as-salata illa dubura, mustakbirina la ya'lafuna wa la yu'lafun, khushubun bil lail, sukhbun bin nahar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai tanda-tanda yang dapat diketahui. Penghormatan mereka adalah laknat. Makanan mereka nuhbah. Harta mereka adalah ghulul. Mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan jarang-jarang sekali. Tidak mendatangi solat melainkan pada hujung waktu. Sombong, tidak mahu bermesra dan dimesrai. Umpama kayu kayan pada malam hari dan yang kecoh di siang hari. Kata Nabi SAW, ada tanda-tanda munafik yang dapat kita ketahui. Munafik ni tuan-tuan, muslimin-muslimat, maksud dia macam mana dari segi bahasa istilahnya. Dari segi istilah ni, munafik ni orang yang dia menzahirkan keimanan, hakikatnya kufur pada Allah. Dia tunjuk depan orang, dia beriman. Tapi di sebalik mata orang, dia tak beriman pun. Maknanya munafik ni, kita tak kenal, kita tak tahu dia ni munafik. Asal munafik ni, kita tak kenal. Macam orang dengan kita lah. Kalau jumpa orang tu nampak baik depan mata kita. Kalau jumpa kita, borak tu, dia puja-puji lah kita. Ni depan kita. Semuanya elok. Balik pada mata kita yang kita tak tahu, dia cerita keburukan kita ke orang. Kita tahu tak benda tu? Kita tak tahu pun. Itulah hakikat munafik yang sebenar. Tapi dalam hadis ni tuan-tuan, muslimin-muslimat, Nabi kata, yang ini kita boleh kenal munafik. Benda ni kalau berlaku dekat orang tu, dia munafik. Ini Nabi sebut. Kita kenal. Allah bagi kita ni, Allah tunjukkan kepada kita ni, ni 8 tanda. Kalau benda ni ada dekat orang ni, dia munafik. Ni bukan saya cakap, dia Nabi cakap. Tanda-tanda munafik yang kita kenal. Yang kita boleh tahu. Tuan-tuan muslimin-muslimat, bila Nabi kata, tanda munafik yang kamu ketahui, Nabi nak beritahu kat kita 2 benda. Yang pertama, jangan jadi orang macam ni. Jangan jadi antara 8 orang tanda munafik. Yang kedua, kalau benda ni pula ada pada orang lain, tanda munafik ni ada pada orang tu, hati-hati dengan orang macam ni. Kita boleh buat baik dengan orang, buatlah baik dengan semua orang. Tapi Nabi pesan hati-hati. Macam mana Nabi dah terkena masa dalam perang Uhud. Ramai nak bersama dengan Nabi, pada awalnya nak berperang. Bila sampai je dekat dengan perang Uhud, geng-geng munafik semua tarik diri. Awalnya duduk bersama dengan Nabi. Bila nak dekat dengan perang, semua tarik diri, bagi macam-macam alasan. Dalam keadaan Nabi ni dah semangat nak perang. Bila tarik diri 300-400 orang ni tuan-tuan, Nabi nak sedia macam mana? Sebab itulah munafik ni, hati-hati orang macam ni. Dengan 8 tanda ni kita boleh kenal, oh ni munafik. Kita sendiri boleh kenal dan kita sendiri kena hati-hati dengan orang yang macam ni. Saya ulang balik tuan-tuan, kita boleh buat baik. Buatlah baik dengan semua orang. Dalam baik-baik kita, letakkan hati-hati pada orang ni. Yang pertama, penghormatan mereka adalah laknat. Ulama kata dia mendapat penghormatan, tetapi penghormatan yang dia dapat bukan yang menepati syariat. Orang hormat dia, orang duk sanjung dia, orang duk angkat dia. Tapi orang duk sanjung, duk angkat bukan sebab dia ni dekat kepada Allah Ta'ala. Dia dapat penghormatan dengan cara yang salah, dengan cara yang dilaknat. Dia dihormati bukan sebab kerana ilmu amalnya, bukan kerana imannya, bukan kerana ilmu, bukan kerana ibadah. Dia dihormati semata-mata kerana duit, kekayaan yang dia ada. Orang duk sanjung-sanjung dia sebab kayanya dia. Kalau dengan kekayaan, dia bawa dekat pada Allah Ta'ala, tu cerita lain. Dengan kekayaan, dia banyak berinfak, orang hormat dia. So, penghormatan itu menepati sunnah. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi. Abu Bakar Siddiq antara sahabat Nabi yang paling kaya. Tapi kekayaannya setiap hari Jumaat, dia cari mana-mana hamba yang diseksa di tanah suci Mekah.
Dia cari untuk dibebaskan hamba. Akhirnya orang menghormati Abu Bakar As-Siddiq sampai dapat gelaran. Nabi bagi gelaran Abu Bakar As-Siddiq yang sentiasa membenarkan kata-kata Nabi. Dia dihormati dengan sebab apa yang dibuat itu menepati syariat. Yang tu betul. Yang ni tuan-tuan muslimin-muslimat, dihormati bukan sebab keilmuan dia, bukan sebab betapa dekatnya dengan Allah Ta'ala, tapi sebab dengan kuasa yang dia ada, dengan sebab harta yang dia ada, orang jadi hormat kat dia. Sampaikan apa yang dia cakap semuanya betul. Bahkan ada orang yang memiliki harta yang banyak, dia tolak semua hukum. Tak mentang dia ada banyak duit, dengan harta yang dia ada, dia cakap apa yang dia nak, dia buat apa yang dia nak. Seolah-olah dengan kaya dia tu, dia boleh membayar malaikat-malaikat di pintu-pintu neraka daripada nak tarik dia masuk ke dalam neraka. Dia punya berbangga dengan kekayaan yang dia ada. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati dengan orang yang macam ni. Buat benda yang jauh diri kepada Allah. Buat benda maksiat. Tapi maksiat yang dia buat, orang duk sanjung-sanjung. Ni yang bahaya ni. Akhir zaman punya cerita hari ni, benda dosa, benda maksiat, dah jadi benda tu betul pula. Benda dosa, tapi dinormalisasikan jadi benda yang betul. Dia sanjung-sanjung hari ni. Tapi orang yang menegur kepada maksiat, benda yang tak elok, orang tu pula jadi salah. Orang tu pula yang dikatakan yang tak up to date lah orang tu. Jumut lah orang tu. Tuan-tuan muslimin-muslimat, hukum Al-Quran, hukum hadis, hukum Allah Ta'ala tak berubah. Tak akan makan zaman. Tidak dimamah zaman. Al-Quran tak dimakan zaman. Hukum dia kekal sampai kiamat. Beza adalah perlaksanaan hukum itu saja. Hukum tak berubah. Apakah kita nak kata hukum yang Nabi bawa dari zaman Nabi sampai ke hari ini, hukum tu dah lapuk tuan-tuan. Tak dipakai zaman sekarang. Umpama kita menghina sunnah Nabi, menghina Al-Quran. Sebab tu hati-hati tuan-tuan dengan munafik yang macam ni. Dia menggunakan penghormatan yang ada pada dirinya untuk nak mengajak orang ni jauh daripada Allah. Untuk ajak orang buat maksiat. Yang ni hati-hati. Dia gunakan kuasa yang dia ada. Dia gunakan kekayaan yang dia ada. Akhirnya Nabi sebut dalam hadis, inilah orang yang mendapat penghormatan dengan cara yang laknat. Dan yang letakkan penghormatan tu bukan orang lain, kita juga yang letakkan. Menyanjung orang yang mengajak kepada maksiat. Sebab tu tuan-tuan muslimin-muslimat, sebelum ni kita pernah baca satu hadis Nabi tentang orang-orang yang dihalau daripada mendekati telaga Nabi. Hari kiamat, Nabi beritahu dekat kita, kita semua akan dapat syafaat daripada Nabi di salah satu daripada 3 tempat. Antara tempatnya titian sirat, Al-Mizan, neraca timbang dosa pahala manusia. Yang ketiga, Al-Haud, telaga Nabi. Semua Nabi ada telaga masing-masing. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW ada telaga. Besar mana telaga Nabi ni, muslimin-muslimat? Telaga Nabi ni, kalau hari ni berjalan dari sini, nak menghabiskan sampai ke hujung telaga Nabi, mengambil masa 30 hari perjalanan. Nak ceritanya, besarnya telaga Nabi ni. Luasnya telaga Nabi. Tapi besar-besar pun telaga Nabi, tetap ada orang yang dihalau daripada minum di telaga Nabi. Nabi kata cawan-cawan yang digunakan, cangkir-cangkir yang digunakan untuk nak minum air di telaga Nabi sebanyak bintang yang berada di langit. Maknanya cawan-cawan digunakan untuk nak minum dekat air telaga Nabi ni sangat banyak. Sebab Nabi nak bagi tahu, ramainya orang daripada kalangan umat Nabi yang dapat syafaat minum di air telaga Nabi masuk ke syurga. Tapi tuan-tuan muslimin-muslimat, besar macam mana pun telaga Nabi, banyak macam mana pun cawan yang digunakan, yang disediakan untuk nak minum kat telaga Nabi, hari kiamat nanti tetap ada orang-orang yang akan dihalau daripada mendekati telaga Nabi. Dalam hadis dia cerita macam mana tuan-tuan? Orang ni dah dekat dengan telaga Nabi, tinggal nak cedok, tiba-tiba terdengar satu suara menyebut, halau mereka daripada mendekati telaga.
Nabi kata, ini semua sahabat aku, kata Nabi. Ini semua orang yang aku kenal. Tuan-tuan, orang yang Nabi kenal pun kena halau daripada mendekati telaga Nabi. Bukan minum lagi, dekat pun tak boleh. Dihalau. Walaupun Nabi kata, ini sahabat aku kenal. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, kenal Nabi sahaja bukan syarat dapat syafaat. Tapi syarat dapat syafaat, dia mengikuti sunnah Nabi. Dia berjuang dengan agama yang Nabi bawa. Itulah orang dapat syafaat. Setakat dia kata dia sayang ke Nabi, setakat dia kata dia kenal Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi sewaktu dekat dunia, berapa ramai golongan munafik yang jumpa Nabi dekat dunia, dekat pada di Mekah, di Madinah dahulu. Berapa ramai kafir Quraisy yang jumpa Nabi. Berapa ramai sahabat yang kenal Nabi pada sewaktu Nabi berhijrah, berdakwah di Mekah, hijrah ke Madinah. Semua boleh kata kami kenal Nabi. Tapi apakah semua kenal Nabi akan masuk ke syurga? Tak masuk. Nabi kata, aku kenal mereka. Tapi dihalau daripada mendekati telaga Nabi. Maknanya tuan-tuan, muslimin muslimat, kita ni orang yang walaupun tak pernah bertemu dengan Nabi, Nabi tak nampak wajah kita, tapi kita tetap berpeluang untuk dapat syafaat Nabi. Yang kena halau tu sebab apa tuan-tuan? Ni kata Nabi dalam hadis. Allah kata dekat Nabi Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan ke atas agama engkau selepas kematian engkau. Muhammad, kau tak tahu Muhammad. Masa engkau jadi Rasul, kau hidup, ni semua ikut engkau Muhammad. Semua angkat kau sebagai Rasul. Tapi lepas kau wafat Muhammad, inilah golongan yang murtad keluar daripada Islam selepas kau mati, selepas kau wafat. Lepas kau wafat Muhammad, inilah kelompok yang tidak mahu membayar zakat. Inilah kelompok yang mendakwa diri sebagai Nabi palsu. Inilah golongan munafik. Walaupun masa dulu kau kenal dia Muhammad, lepas kau wafat, inilah orang yang menentang agama engkau. Akhirnya dia halau daripada mendekati telaga Nabi SAW. Termasuk juga orang yang dihalau daripada mendekati telaga Nabi adalah orang-orang yang melakukan kezaliman dan orang yang bersama-sama yang menyokong dengan orang yang melakukan kezaliman. Ni hati-hati ayat ni tuan-tuan. Orang yang buat zalim pada orang, itu akan dihalau daripada dekat telaga Nabi. Termasuk penyokong-penyokong kezaliman. Yang ni hati-hati. Kita tak buat zalim, tapi setuju dengan kezaliman. Zalim ni lawannya adil. Adil maksud dia apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tu adil. Letakkan Allah pada tempat sepatutnya. Letakkan tanggungjawab mak bapak tempat sepatutnya. Itu maksud adil. Zalim lawan kepada adil. Bila tidak meletakkan Allah pada tempat sepatutnya. Bila Allah diletakkan agama Islam, diletakkan tempat yang tak sepatutnya, itu zalim. Itu zalim. Yang zalim-zalim ni lah dihalau daripada mendekati telaga Nabi. Bersama dengan orang-orang yang menyokong kezaliman. Itu sebab tuan-tuan muslimin muslimat, jangan tertipu dengan kita sendiri sekalipun yang disebut sebagai talbis iblis ni. Terpedaya dengan iblis ni. Kita hormat seorang dengan sebab kuasa, dengan sebab kekayaan. Tengok apakah benda yang dia buat bawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Itu satu Nabi sebut dalam hadis. Yang kedua, tanda munafik, makanan mereka adalah nuhbah, daripada rampasan, daripada sumber yang haram. Termasuk juga yang ketiga, harta mereka adalah ghulul, hasil daripada penipuan. Curi, dia rompak, dia mengambil harta orang, mengambil harta awam tanpa ada hak. Ni, dua sekali ni. Itu sebab hati-hati dengan rezeki kerja kita. Pastikan rezeki kita dapat sumber yang halal, yang berkat. Saya teringat bila cerita pasal rezeki berkat-berkat ni, teringat perkataan kata almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Dia cerita pasal harta rezeki yang berkat. Dia kata rezeki yang berkat ini adalah rezeki yang orang lain boleh menumpang ke atas rezeki kamu. Rezeki kita ni orang lain boleh menumpang dia punya nikmat itu. Itulah rezeki yang berkat. Maknanya rezeki kita yang kita infakkan kepada orang. Rezeki dia macam ini aja. Kita dah selesai benda wajib.
Kita dapat duit, dapat gaji berniaga contoh, dapat duit. Selesai bagi nafkah anak isteri, pada mak ayah kita bagi. Hutang kita bayar, zakat kita selesai. Untuk perbelanjaan keperluan kita selesai. Ada baki. Yang baki tu infakkan. Yang infak tu tuan-tuan muslimat, orang boleh menumpang dengan rezeki kita, itulah berkatnya rezeki. Bukan soal banyak ataupun sedikit. Dia punya belanja sikit, ada duit lebih dia infak. Dia ada RM10, RM5 diinfak, 50% diinfak. Berkat dah rezeki dia. Itu rezeki berkat. Sebab hati-hati. Jangan orang yang mengambil harta dengan cara yang salah. Terlalu ramai tuan-tuan yang kadang-kadang cuba nak mencari alasan menghalalkan kerja yang dia buat. Cari dalil apa, dalil yang boleh nak mengatakan benda ni boleh diharuskan, sedangkan benda tu terang-terang haram. Berapa ramai tuan-tuan hari ni orang yang berniaga online lah, yang trade lah dengan saham lah, macam-macam orang ni. Clear benda tu fatwa dah kata haram, dia cari juga dalil-dalil nas-nas yang boleh menyokong ni, walaupun fatwa dah kata haram. Tuan-tuan muslimat, jangan tertipu cara begini. Benda yang ragu-ragu, jangan. Kalau dah mufti kata haram. Melainkan memang ada jalan-jalan keluar. Hukum ni ada jalan keluar dia. Daripada benda haram boleh jadi harus, ada jalan keluar dia. Itu memang ada. Tapi kalau bab rezeki, bab duit pendapatan ni, ambil betul-betul yang berkaitan hukum haram tu, jaga elok-elok. Jangan sebab orang offer dengan apa kata ROI yang tinggi, pulangan yang besar, pulangan tinggi, benda haram pun habis. Nabi kata inilah munafik. Bila dah mula, dia ni ambil ringan dengan apa hukum berkaitan dengan apa yang dia makan, apa yang dia dapat. Keempat dan yang kelima, tanda munafik. 4, 5 ni tuan-tuan, yang ni berkaitan dengan orang-orang yang solat. Yang keempat kata Nabi, mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan jarang-jarang sekali. Dia datang masjid tapi jarang-jarang. Ni munafik. Dan munafik ni juga yang datang ke masjid jarang-jarang ni sama pattern dengan munafik zaman Nabi. Cuma munafik zaman Nabi setiap hari datang, bukan tak datang. Cuma dia datang untuk solat waktu tertentu saja. Munafik zaman Nabi, dia datang sembahyang berjemaah kat masjid waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Maghrib, 3 waktu. Isyak dengan subuh tak datang masjid. Kenapa tak datang? Sebab Zuhur, Asar, Maghrib, dia berjalan dari rumah ke masjid, orang nampak perjalanan dia. Dia datang sebab nak tunjuk dekat orang yang dia sembahyang. Itu dia datang. Isyak subuh kenapa tak datang? Gelap, tak nampak. Orang tak nampak pun dia sembahyang. Orang tak nampak, dia datang. Akhirnya isyak dan juga subuh tak datang. Tu pattern munafik sembahyang zaman Nabi. Tapi hari ni tuan-tuan orang kita, muslimin-muslimat, jangan kata Maghrib Isyak, Zuhur Asar pun tak datang masjid. Last kali dia ni datang masjid seminggu sekali, barulah nampak muka. Lain tak datang. Datang hari Jumaat je. Sik baik sembahyang Jumaat tu tak sah kalau sembahyang seorang-seorang kat rumah. Saya ingat tuan-tuan, kalau sembahyang Jumaat tu boleh buat seorang-seorang, khutbah seorang-seorang kat rumah masing-masing, dia ramai je khatib kat rumah, tak? Kalau sembahyang Jumaat boleh baca khutbah kat seorang-seorang, boleh sembahyang seorang-seorang. Saya ingat semua orang sembahyang jadi khatib masing-masing, pegang tongkat tu baca khutbah dekat rumah masing-masing. Tapi hukum tak macam itu. Hukum sembahyang Jumaat ni mesti 40 orang bermastautin baru sah datang sembahyang Jumaat, datang sembahyang Jumaat. Syarat khutbah tu semua ada kat situ. Orang kita datang hari Jumaat, lagi teruk munafik zaman Nabi. Munafik zaman Nabi, Asar, Isyak dengan subuh dia tak datang. Zuhur, Asar, Maghrib datang. Kita Jumaat dia datang. Teruk sangat. Itu pun ada juga orang yang setahun sekali je datang, sembahyang raya datang. Ada tak jenis gitu? Dia datang sembahyang raya ni, confuse kejap je. Masuk sembahyang raya dah confuse. Confuse sebab apa tuan-tuan? Dia sampai-sampai hari raya, sembahyang raya. Sampai-sampai je sembahyang raya tu, dia nampak imam dah baca khutbah.
Bila imam dah baca khutbah tu, oh dia kata dekat orang sebelah, oh sempat lagi sembahyang raya, dia kata. Dia confuse sembahyang raya dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang raya, sembahyang dulu baru khutbah. Dia sampai-sampai imam dah baca khutbah, dia ingatkan sempat lagi sembahyang. Sama macam sembahyang Jumaat. Mana nak sama? Sembahyang Jumaat, khutbah dulu baru sembahyang. Duk marah ke orang sebelah, macam mana imam sembahyang raya ni, lepas khutbah tak sembahyang? Kau tak faham. Orang kat sembahyang raya ni sembahyang dulu baru khutbah. Confuse kejap. Macam mana tak ingatnya? Nak tahunya, sembahyang datang pun setahun sekali, tuan-tuan. Nabi kata munafik. Munafik. Dan kalau cakap kasar kan marahlah orang ni tak? Cuba try cakap dekat kawan-kawan kita, orang-orang lah kan, orang kita ni. Keluar sikit statement dekat Facebook yang datang sembahyang, datang masjid masa Ramadan semata-mata dan tak datang lepas Ramadan adalah munafik. Buat ayat macam tu dekat media sosial. Kan berjemaah dia kutuknya kita kan. Ayat munafik ni bukan ayat kita, ayat Nabi. Nabi lagi keras, tuan-tuan. Nabi lagi keras dengan munafik. Lagi keras. Nabi cakap, bukan saya cakap. Nabi kata orang jarang-jarang datang masjid tu munafik. Kalau kita cakap macam tu dengan kawan kita kan, engkau ni dah lama tak ke masjid kan, hari tu Ramadan je, lepas tu kau tak datang kan, munafik betul lah kau kan. Bergaduh tak? Bertumbuk kan. Nabi cakap munafik. Oh dahsyat ayat ni. Nabi sebut benda ni munafik sebab apa, tuan-tuan? Sebab munafik ni bahaya. Bahaya munafik ni. Dia baik dengan kita, minum makan sama-sama, tapi baik macam mana pun kena hati-hati. Baik dengan beriman, dua benda berbeza. Kita memang ramai kawan yang baik. Bila kita minum, dia belanja, kita makan. Minum, dia belanja. Datang rumah kita ziarah, dengan anak kita baik, tapi ke masjid tak dia. Baik tapi tak beriman, lain, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berkawan melainkan dengan orang beriman. Nabi sebut beriman, bukan Nabi kata orang baik. Sebab tanda beriman duduk kat masjid. Baik, okey, dekat mana-mana boleh jadi baik. Masa buat dosa pun boleh jadi baik. Mencuri, nampak Quran, oi tak boleh pegang Quran, berdosa. Takut pegang Quran, tak ada wuduk, berdosa. Yang mencuri berdosa, tak nampak je dah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab tu Nabi pesan, kawan, jangan kamu berkawan melainkan dengan orang beriman. Di mana tanda beriman? Masjid. Yang sentiasa datang ke masjid tu orang beriman. Sebab tu orang beriman ni, tuan-tuan, langkah dia datang ke masjid, dia naik kereta, naik motor, jalan kaki datang ke masjid, pusingan roda dia, langkah dia menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu darjat. Setiap kali tuan-tuan datang ke masjid istiqamah, Allah angkat darjat kita. Kalau mungkin tak nampak dekat dunia, pada hari kiamat, tuan-tuan, pada hari kiamat, darjat tuan-tuan muslimin muslimat lebih daripada orang lain. Mana mungkin sama darjat kita dengan orang. Kita yang sentiasa ke masjid dengan orang tidak ke masjid, takkan sama syurga pada hari kiamat. Beza, tuan-tuan, beza. Cuma janganlah pula sombong pula kan. Mentang-mentang kau ke masjid, kau nak jadi apa kau ni? Kau tengok macam aku, janganlah pula macam itu kan. Itu dah jadi sombong belagak pula dah. Kau tengok, dia kata, aku duit tak banyak pun tak apa, janji semayang. Dia punya ayat dia tu kan. Betul lah aku nak menegur kawan kau tu, tapi biarlah beradab kan. Ni satu berkaitan dengan munafik, berkaitan dengan solat yang jarang datang ke masjid. Yang kelima kata Nabi, wala ya'tuna salah wala ya'tuna salata illa duburan. Tidak mendatangi solat melainkan pada hujung waktu. Semayang hujung waktu je. Kuat buat jamak orang ni. Dia jamak Zuhur dengan Asar, tak? Asar 4.30, 4 suku semayang Zuhur dekat masjid, menunggu azan Asar, semayang pula Asar. Rajin betul dia buat jamak tu. Itu Zuhur Asar. Yang lagi hebat, Isyak dengan subuh pun jamak, ada juga macam itu. Isyak dengan subuh dia jamak sekali. Mak mentua dekat kampung tengok, oi laki kau tu Timah, rajin betul buat qiyamulai malam-malam. 5 pagi, 5.30 pagi rajin betul buat qiyamulai. Timah berkata, mak, jangan tertipu lah mak. Itu sembahyang isyak tu mak, bukan qiyamulai pun dia tak. Bukan tahajud pun, itu sembahyang isyak je tu. Dia jamak ni isyak dengan subuh tu, tuan-tuan. Ni Nabi tegur, Nabi bagi amaran. Yang sembahyang hujung waktu,
Itu sebab kalau nak ngelakkan sembahyang hujung waktu, sembahyang berjemaah kat masjid. Mana ada masjid sembahyang lewat-lewat. Masuk waktu azan, 10 minit dah sembahyang dah. Tu sembahyang berjemaah. Hujung-hujung ni munafik tuan-tuan. Turun ayat Al-Quran, fawailul lil musallin. Maka neraka wil bagi orang yang mendirikan solat. Orang sembahyang ada neraka. Tuan-tuan, kita duk mikir macam mana sembahyang boleh masuk neraka. Masa itulah ulama kupas. Sembahyang yang macam mana? Antaranya sembahyang yang dibuat dengan melewat-lewatkan waktu. Dia buat sembahyang tapi pada hujung waktu, pada waktu yang haram. Dia tidak. Waktu yang paling mulia dalam solat ini awal-awal waktu, paling mulia. Yang paling afdal awal waktu. Solat pada awal waktu ni tuan-tuan dalam hadis, Nabi letakkan solat dengan awal waktu ini sama kedudukannya dengan jihad pada jalan Allah Ta'ala. Jihad pada jalan Allah Ta'ala ni. Bila sahabat tanya Nabi, apakah amalan yang afdal? Nabi sebut 3. Antaranya solat pada awal waktu, buat baik dengan mak ayah, antaranya jihad pada jalan Allah Ta'ala. 3 benda Nabi sebut. Rupanya solat pada awal waktu ni, ia adalah pahala menyamai pahala jihad sembahyang awal waktu. Inilah bentuk jihad bagi umat Nabi selepas pasca perang. Lepas Nabi berperang, tak ada lagi jihad perjalanan Allah Ta'ala. So kita yang selepas zaman Nabi 1500 tahun yang lepas, yang sekarang ini, dekat mana laluan jihad kita? Mendatangi rumah Allah berjemaah. Ini juga solat pada waktu. Ini juga adalah jalan-jalan jihad tuan-tuan. Yang keenam, siapakah munafik? Mustakbirina. Orang yang sombong. Riaknya dia, takaburnya dia. La ya'lafuna wa la yu'lafun. Dia ni tak nak buat baik dengan orang, tak nak bermesra dengan orang, menegur orang pun tak nak. Sombong betul. Wa la yu'lafun. Dan orang datang dekat dia nak buat baik pun, dia tak layan pun orang tu. Ini yang sombong. Orang datang menegur, tak nak. Ada jenis pula, kalau duduk tu dengan grup-grup dia je duduk. Contoh kan, berlaku tuan-tuan muslim-muslimat zaman Nabi, berlaku zaman para sahabat, zaman ulama. Seorang lelaki dia masuk dalam satu majlis, duduk kat belakang sebelah orang miskin. Kawan dia dekat depan panggil dia, mari duduk kat depan tu. Kau duduk dengan orang miskin buat apa? Dia kata, mari duduk dengan aku dekat sebelah. Sombong dia dengan kekayaan dia. Mentang-mentang dia kaya, dia tak bagi kawan dia duduk sebelah orang miskin. Jangan. Ni mustakbirina, takabur, sombong, belagak. Kawan tu kata apa? Bila kawan tu cakap jangan duduk dengan orang miskin, kita ni orang gaya-gaya, duduk kat sini, orang tu buat apa? Dia kata, aku lebih rela duduk dengan orang miskin. Miskin dia takkan pengaruh pada hidup aku, tapi sombong kau, belagak kau, takut-takut kena dekat aku. Baik duduk dengan orang miskin lagi, dia kata. Bahkan tuan-tuan kalau buka hadis Nabi SAW, pada hari kiamat, antara yang dicari nama mereka, yang dipanggil nama mereka pada hari kiamat dalam hadis Nabi kata apa? Ainal fuqara hadhil ummah wal masakin. Hari kiamat berkumpul dekat padang mahsyar, terdengar satu suara menyeru, manakah orang-orang fakir umat ini dan mana orang-orang miskin? Allah mencari dahulu fakir miskin untuk dibawa masuk ke syurga, berbanding yang kaya raya ni tuan-tuan. Kenapa Allah cari dahulu tuan-tuan? Malaikat tanya, kenapa kau terawal masuk ke syurga? Maka kata fakir miskin, dekat dunia dahulu hidup kami susah. Kami tak dapat kesenangan, kemewahan seperti mana orang yang lain, tapi kami sabar. Dia miskin yang sabar, yang makin dekat kepada Allah. Dengan sebab dia redha dengan kemiskinan, dekat pada Allah, dia masuk ke syurga tanpa dihisab. Kata Nabi SAW, maka kekallah orang-orang yang memiliki kekayaan lewat masuk ke syurga. Akan ditanya dari mana datangnya harta dan di mana dibelanjakan harta tersebut. Beratlah hisab bagi orang yang memiliki banyak harta. Melainkan kita ni ada harta, memang harta tersebut kita banyak infak kepada orang. Harta dekatkan kita kepada Allah, tu tak apa. Ni tuan-tuan, Nabi kata sombong. Itu sebab bila buat kenduri, bila buat open house makan-makan, selain jemput kawan-kawan, cari juga anak-anak asnaf, cari juga anak yatim,
cari fakir miskin untuk datang makan dekat rumah kita. Sebab ini semua adalah ahli-ahli syurga yang Nabi sebut dalam hadis. Dua golongan yang Nabi ajar dekat kita kalau buat majlis makan, ajak dua orang ni. Satu orang bertakwa, orang beriman. Nabi kata panggil ajak makan. Kita bagi dia makan, dia mendoakan kita. Yang kedua fakir miskin, asnaf, anak yatim, ibu tunggal. Ni masuk dalam kelompok tu. Itu sebab bila buat makan-makan, jemput orang ni. Sebab doa dia makbul tuan-tuan, muslimat. Jangan sombong. Cuma kita ni pula yang sebagai masyarakat ni pula kadang-kadang kena teliti juga maksud sombong tu apa. Contohnya pemimpin, bukan dia tak nak salam dengan rakyat, tapi memang dia datang kat program kita, nak kena bergerak pula ke program lain, nak kena cepat. Tak sempat lah nak salam-salam semua orang, dia kena bergerak cepat. Yang tu jangan pula cakap dia sombong pula, yang tu memang dia nak kena cepat. Apa tak bersalam dengan orang, tak, itu memang dia nak kena cepat. Macam kadang-kadang ada ustaz ceramah kat tempat kita kan, lepas habis ceramah dia balik, back to back program, lepas tu ada program tempat lain. Bukan dia tak nak makan, tapi sebab ada program lain. Ataupun mungkin kadang-kadang dia terlampau penat sangat nak berehat, tak lagat nak melayan orang. Kita kena faham lah pula kat situ, jangan kata dia sombong. Tuan-tuan muslimin muslimat. Yang ketujuh, siapakah dia orang-orang munafik? Yang ketujuh, kata Nabi SAW, umpama kayu kayan pada malam hari. Okay, nak tengok isyak pukul berapa lah. Tak nampak. Isyak 8.35. Okay tuan-tuan, kata Nabi SAW, yang keempat, yang ketujuh, khusyubun billail, umpama kayu kayan pada malam hari. Kenapa Nabi SAW sebut kayu kayan yang berada pada malam hari? Kayu-kayu pada malam hari ni tuan-tuan muslimin muslimat, dia lembap, tak boleh nak digunakan untuk dibakar. So tak ada manfaat kayu-kayu ni, tak ada manfaat. Nabi nak kata antara tanda munafik, orang yang tak ada manfaat pada masyarakat, tak berguna. Ada tak dirasai, ada pun tak bermanfaat, hilang pun orang tak rasa, sedar-sedar dah tak ada dah dia. Tak ada pemanfaat pun. Kan? Orang kata ada ke tak ada, macam tak ada, sama je. Ulama bagi contoh tuan-tuan. Apa contoh orang-orang yang tak bermanfaat ini? Satu, yang kuat membuang masa. Masanya banyak dibuang begitu saja. Boleh baca Quran, duduklah layan handphone, buang masa gitu. Boleh datang ke masjid, sihat, tak adalah apa benda nak dikejar pun. Duduk melepaklah dekat rumah. Duduklah dengan kawan dekat kedai kopi. Habis buang masa kat situ. Patut balik ke rumah, bawa anak sembahyang ke masjid, bawa isteri datang ke program dengan ceramah. Tak, dia asyik melepak je dengan kawan. Duduklah asyik ride motor, duduklah asyik duk mancing, dan duduklah asyik main golf. Pergi nak bersukan, tapi jangan sampai buang masa sampai tak bawa anak ke masjid. Ini yang disebut, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, min husnil Islam al-mar'u tarakahu ma la ya'nihi aw kama qala. Di antara kesempurnaan Islam. Islam ni sempurna tuan-tuan ada 3 sebab. Salah satunya antara kata Nabi, apabila manusia meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermakna pada diri dia. Maknanya tuan-tuan dalam hadis Nabi kata, siapa tinggalkan benda yang tidak ada manfaat, yang sia-sia. Contoh dia kata orang yang tidur terlalu lama. Tidur aja kerja. Bulan Ramadan, dia punya puasa tu, tidur aja. Padahal Ramadan ini bukan setakat puasa. Quran kena baca. Datang berjemaah kat masjid, iktikaf, sedekah, semua amalan tu. Tapi dah habis dengan tidur tuan-tuan. Nabi kata ni munafik ni. Banyak buang masa. Akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi ajar dekat kita, buat 4 benda akhir zaman ni. Okay? Akhir zaman ni buat 4 benda. Nanti tolong bagi signal azan ni. Buat 4 benda kata Nabi. Nak elak daripada fitnah akhir zaman. Yang pertama, Nabi pesan kat kita, kurangkan masa berada di luar. Banyak masa berada di rumah dengan keluarga, beribadah kepada Allah. Nak bersukan, nak lepak dengan kawan, nak pergi keluar, kerja cerita lain. Ini jenis yang benda yang bukan wajib, benda harus. Benda harus ni Nabi pesan kat kita, kurang-kurangkan kata Nabi. Banyakkan masa berada di rumah beribadah. Yang kedua, banyak datang di rumah Allah Ta'ala.
Yang ketiga, banyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan yang keempat, berdamping dengan alim ulama. 4 benda Nabi pesan kat kita. Akhir zaman ni tuan-tuan, setiap hari teliti 4 benda ni. Berapa banyak masa kita melepak kat luar dengan kawan, dan berapa banyak pula masa kita dengan family. Kerja lain tu kerja cerita lain. Tu kewajipan. Yang ni benda yang harus. Kerja ni wajib. Teliti 5 waktu solat, berapa kali kita ke masjid. Berapa kali pula satu hari dengar ceramah, Quran baca ke tidak. Dengan ulama' mana yang kita baik, dengan ustaz mana yang kita baik. Yang tu. Bercampur dengan kawan-kawan yang baik, kawan yang bawa dekat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan itu disebut. Itu yang ketujuh. Tinggalkan benda yang tidak bermanfaat. Siapa yang banyak buat benda yang tak bermanfaat, itulah munafik. Hati-hati, jangan termasuk kelompok ni. Tuan-tuan yang terakhir pula kata Nabi, orang yang bising pada siang hari. Nombor 7 dengan 8 ni ada kaitan. Ibadah tak ada banyak mana pun, tapi dia tunjuk, dia cerita dekat orang, dialah yang paling hebat ibadah. Dia datang masa ceramah Maulud Nabi, dia datang. Ada penceramah luar datang, bersungguh dia datang masa tu. Tapi sekali tu datang. Tapi cerita datang masjid tu tuan-tuan, macam datang setiap hari. Kecoh dia. Kecoh dia macam itu. Okey. Kita berhenti azan sekejap. Baik tuan-tuan, semua sikit lagi yang pasal munafik yang ke-8 yang kecoh pada siang hari ni tuan-tuan, muslimin muslimat. Jenis orang yang pada siang hari ini dia tunjukkan yang dia lebih hebat beribadah kepada orang lain. Hebat ibadah dia. Sebab orang nampak datang kat masjid, tapi pada malam hari dia meninggalkan qiyamul lail. Dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Sebab tu dalam surah As-Sajdah ayat 15-16 Allah cerita tanda-tanda orang beriman. Nak counter balik perangai munafik. Munafik yang bising siang hari ni, yang tunjuk dia ibadah pada siang hari. Allah kata, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya senya, kata Allah ni, hanya senya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bila dibacakan kepada mereka ini ayat Al-Quran, bila dibacakan peringatan-peringatan, kharru sujjada, dia tertunduk, dia tersungkur bersujud kepada Allah. Maknanya datangnya perintah Allah, kalau haram, haram, wajib, wajib, sami'na wa ata'na, datang terus buat, tak ada excuse. Tak boleh lah, tak sesuai lah, tak ada, terus buat. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong kepada manusia, kepada Allah. Allah sambung lagi, siapakah orang yang benar-benar beriman? Ayat ke-16 surah Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ni yang penting dia. Mereka meninggalkan belakang mereka daripada tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka ni angkat belakang mereka daripada tempat tidur. Maksud dia apa? Pada waktu malam dia tidur, dia bangkit berqiyamul lail. Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Allah. Khaufa wa tama'a, takut dan tamak. Takut kalau Allah tak terima dosa, tak terima pahala, tak terima amal, takut Allah tak ampunkan dosa. Ya Allah, nangis-nangis merayu pada Allah, harapkan ganjaran pahala daripada Allah. Kata Allah dalam ayat ini, tanda-tanda orang beriman, antara tanda beriman, mesti ada amalan yang dibuat pada waktu malam bersendirian. Mesti buat. Antara dalam ayat ini, kata Allah, qiyamul lail. Sebab tu nak counter yang munafik, yang kecoh pada siang hari ni tuan-tuan. Kita kalau kita nak bertentang dengan perangai munafik, malam-malam kena bangkit berqiyamul lail. Mesti bangkit. Subuh 5.50, bangkit 5.30, dapat 2 rakaat tahajud, alhamdulillah. Aku tak munafik dah. Munafik ni siang kecoh, malam tak bangkit ibadah. Isyak tak datang, subuh tak datang masjid. Okay. So antara cara kita nak counter perangai munafik, malam-malam bangkit beribadah, Quran baca. Kalau tanya saya tuan-tuan, amalan kita 2 benda jaga elok-elok. 2 benda jaga elok-elok. Satu, sembahyang berjemaah. Yang kedua, baca Quran.
Dua benda jaga elok-elok. Setiap hari mesti buat, jangan tak buat. Kalau mungkin tahajud tu terlelap tak terjaga, tak apa lagi lah. Mungkin tahajud boleh buat seminggu 2 kali, okey 3 kali. Tapi sebagai jemaah kat masjid jangan tinggal. Quran jangan tak baca. Sebab dua-dua ni sangat penting. Yang Nabi sebut dalam hadis, Quran siapa baca setiap malam 30 ayat, 50 ayat, 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis baginya orang-orang yang lalai. Dia takkan lalai kepada Allah. Quran tidak akan menyebabkan orang lalai. Wa kutiba minal qanitin, Allah tulis baginya orang-orang yang taat. Sebab tu anak kita, kalau tak nak bagi anak kita lalai, nak anak kita taat pada kita, taat pada Allah, aktiviti baca Quran mesti ada dengan anak kita. Make sure dia baca Quran. Carilah mana-mana waktu. Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan baca Quran. Sembahyang berjemaah lagi banyak ada punya kelebihan. Lagi banyak. Tajuzuna ala siratikal barkil lami'. Tuan-tuan, setiap hari 5 waktu solat datang berjemaah akan melintasi titian sirat. Orang biasa melintas 15,000 tahun perjalanan, jemaah solat 5 waktu berjemaah akan melintasi berjaya di atas titian sirat kal barkil lami', seperti kilat yang menyambar sampai depan pintu syurga. Sembahyang mencegah daripada keji mungkar. Sembahyang tuan-tuan dapat amin sama dengan imam sebut waladdallin, kita sebut amin. Kalau serentak amin kita dengan malaikat, malaikat doakan, ya Allah ampunkan dosa orang yang menyebut amin ini, ya Allah. Duduk dalam masjid ni tuan-tuan, iktikaf antara isyak dan juga maghrib dan isyak, dapat 2 doa dari malaikat. Satu doa malaikat, Allah maghfir lahu, ampunkan dosa orang yang iktikaf. Satu lagi doa malaikat, Allah marhammu, ya Allah kau jaga, kau sayanglah orang yang iktikaf ini, ya Allah. Siapa doakan kita? Malaikat. Sebab tu solat berjemaah, Quran, jaga 2 benda ni. Tambah pula qiyamul lail itu tadi, nak jauhkan kita daripada sifat-sifat munafik. Wallahualam tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi kita ni kekuatan. Lepas kita dah tahu cerita munafik ni, jangan elakkan diri daripada buat benda yang munafik. Dan kalau kita kenal orang yang buat begini, hati-hati. Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dalam ibadah, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, ini saya punya program Umrah Maulid. Umrah Maulid bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Insya-Allah kami akan bawa jemaah menunaikan umrah menyambut Maulidur Rasul di Madinah. Terbang 26 hari bulan 9, 28 bulan 9. Kita akan sambut Maulidur Rasul di Madinah. Yang bawa jemaah insya-Allah Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Okey, siapa nak join boleh, saya akan bagi iklan ni pada imam nanti, insya-Allah. Okay, termasuk juga kami buat badal haji. So siapa nak buat badal haji juga boleh hubungi kami nanti, insya-Allah. Nombor di sini, insya-Allah. Okay, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in istajabu lah. Rabbi ij'alna muqima shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, nafsu tidak puas, doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan solat berjemaah di rumah-Mu, ya Allah. Sampailah kami mati termasuk zuriat kami, anak-anak, cucu, cicit kami dan seluruh umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.